Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 10 hari bulan 12 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juga dalam juzuk yang kedua. Ayat yang akan kita bincangkan bermula ayat 228 dan 229. 228, 229. Ayat ini tentang iddah isteri yang diceraikan oleh suami. Dia panggil iddah. Iddah ni makna masa isteri tak boleh kahwin lain dalam tempoh bertenang. Tempoh bertenang, tunggu sekejap, kok cik abang menyesal nak mari balik, ataupun ada keputusan lain yang lebih elok, itu dia panggil iddah. Kemudian Allah larang wanita yang diceraikan itu jangan sembunyikan apa yang ada dalam rahim, sama ada baby ataupun ada haid. Dia biasanya kalau ada baby tak ada haid. Itu kaedah dia. Al-hamil la tahid. Ada juga sebagai ulama kata ada haid. Khilaf. Kemudian perbincangan kita tentang isteri yang dianyai oleh suami, ataupun isteri tak mampu lagi hidup bersama suami yang tidak sesuai, tak belagangi kata orang, maka dia boleh minta cerai dengan hantar balik mas kahwin yang diberikan. Dia panggil khulu', hukmul khulu'. Jadi para pelajar, ayat ini panjang, kita ambil satu-satu. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 70 ayat 228. Mari kita baca dulu, baru kita pergi huraian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Balik pada terjemahan ayat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin lain
selama 3 quru, 3 kali suci. Ada sebahagian ulama kata 3 kali haid. Quru dia boleh dua-dua, al-tuhru wal haid. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat lepas, iaitu apabila mereka telah bersumpah, suami sumpah tak mau sentuh isteri lebih daripada 4 bulan, maka mereka pun terpaksa bercerai di akhirnya. Maka bila bercerai, di sana adanya iddah. Maka Allah Ta'ala bawa ayat kita ni untuk menyatakan iddah wanita yang diceraikan hidup. Dia ada 2 wanita ni, satu dia panggil cerai hidup, satu lagi berpisah kerana kematian. Jadi yang ni kita ambil yang hidup dulu. Dia bercerai tapi dia masih hidup, maknanya peluang nak rujuk balik tu masih ada. Maka apakah hukumnya? Jadi walil mutallaqat, wanita-wanita yang merdeka yang telah sempat bersama bergaul dengan suami dia, jima', kalau dia masih lagi ada haid, tengok wanita ni ada 2, satu wanita yang belum haid, satu lagi wanita yang sudah ada haid, yang ketiga wanita yang putus haid, menopause. Lain dia punya cara kiraan dalam iddah, tempoh dia tu. Yang ni kita ambil zawatu haid, wanita yang ada haid dulu. Maka berapa kali dia kena suci? Salasata quru, dalam fiqh kita mengatakan quru itu suci. 3 kali bersih daripada haid dia, maka bolehlah dia kahwin lain. Jangan 3 kali 3 kali suci. Maka bila dia sudah suci, barulah dia boleh nikah lain. Suami dia pun tak nak buat apa lah, habis dah tempoh iddah, habis dah. Jadi dalam tempoh bertenang 3 kali suci ni dekat 3 bulan lah. Tak boleh mikir lagi nak balik semula ke cik adik ke, tak nak. Dah 2 bulan dah tidur, orang panggil duduk peluk bantal. Sekala bantal bergerak, bantal hidup ni bantal mampu. Tak bergerak kecek pun tak jawab. Kita senyum pun dia tak jawab. Nyesal, baiklah aku balik semula ke mak dia. Fikir wanita macam tu juga. Dulu ada orang sebelah ni tak ada berapa, ada anak kucing mari tu pergi tidur. Jadi masing-masing berfikir. Dalam tempoh berfikir, iddah ni Allah beri kepada kita hikmah. Ada iddah untuk berfikir, nak buat keputusan teruskan berpisah setelah melalui fasa 2 kali suci, berasa lagi lain macamnya duduk seorang ni, ataupun memang sudah tidak ada peluang lagi untuk mereka kembali, maka tunggulah sehingga suci yang ketiga. Falyatawakkal 'ala Allah. Suami cari yang lain, isteri pun kalau ada jodoh lagi orang lain minta, tawakkal 'ala Allah. Islam tidak mengongkong orang. Kita tidak halang orang daripada berkahwin. Sebab tu dia kata quru ni beza pandangan ulama. Ada kata quru bersih, ada kata quru haid. Cuma dalam fiqh kitanya al-quru haid 3 kali suci. Allahu akbar. Baiklah, kita pergi pada ayat lain. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Dan tidaklah halal bagi mereka, bagi wanita tadi, menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka. Dia mengandung, dia tak mau bagi tahu pada suami, nak sembunyi.
kononnya gerai sangat ni aku ni, dah nak cerah sangat, ikut mu lah. Dia tak bagi tahu dia mengandung. Sebab para jemaah sekalian, iddatul hamil hatta tada'a hamlaha. Iddah orang mengandung lain pula, sehingga dia bersalin. Kalau dia ikut haid 3 kali suci, beres lah, boleh nikah lain lah. Kalau dia mengandung, baru dia disahkan positif oleh doktor. Kata orang, dia kencing, dia alat dia ni naik 2 lain, sudah ada baby. Maknanya dia boleh kahwin 9 bulan lagi baru dia boleh menikah. Dia pun sembunyi, tak bagi tahu. Sebab duk gila orang jatuh, duk tunggu dah nak bini, nak berlaki. Maka ini dosa besar. Mana dia boleh kahwin dalam iddah. Wanita hamil, iddah dia sehingga dia bersalin. Lambat lah, 8 bulan setengah lagi. Lama gawe dia nya, power dia hak nak gila ke dia tu, tak kabar nak kahwin ni. Jadi dia sembunyikan rahsia dia ada baby. Ini bahaya. Karena itu di akhir ayat Allah kata apa? In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, sekiranya jika betul mereka beriman pada Allah dan hari akhirat, dia jangan sembunyi apa ada dalam rahim dia. Jadi satu lagi sembunyi, kitmanul haid. Dia tak bagi tahu dia ni sedang ada haid. Dia tak bagi tahu sebab nak cerah cepat, tak boleh. Mengikut dalam syariat tidak boleh menceraikan wanita masih dalam haid. Dia tak bagi tahu, ataupun dia sembunyikan perjalanan haid dia. Macam-macam berlaku lah atas dunia ni. Jadi sembunyi hamil banyak dia punya resiko. Maknanya iddah dia, yang pertama dari sudut iddah, dia tak habis lagi iddah. Dia kata dia 3 bulan dah, sedangkan dia ada baby. Iddah awak sehingga salin. Satu. Mana kalau nikah juga zina, dia nikah tak sah sebab dalam iddah. Yang kedua, kalau dia nikah juga, boleh anak baik kepada siapa? Baik kepada bapak yang kedua, sedangkan anak ni anak bapak yang pertama. Habis lari keturunan. Banyak dah lah. Bila lari keturunan, anak ni jadi anak kawan ni, sedangkan dia anak hak suami dulu, pak saudara dia, mak saudara dia, putus habis silaturahim. Dari sudut mahram, dia bukan mahram dengan mak saudara pokok ni, dia mahram dengan hak dulu. Mafasid, banyak kerusakan yang berlaku hasil daripada awak, makcik gila nak berlaki, sembunyikan rahsia. Itu satu. Satu lagi, dia sembunyi haid. Dia ada haid, dia tak bagi tahu. Sebab nak suruh habis cepat tempoh iddah. Nak gila nak berlaki lain. Ataupun waktu tu dia berkelahi dengan suami, dia nak suruh cepat habis iddah supaya putus hubungan dua tu. Dalam pengalaman kita ni, kita dah lalui beberapa fasa. Orang mari mengadu, siap dengan bawa file lagi dia punya haid. Dia haid kali pertama sekian, berlaku tolak pada tarikh sekian. Setelah dikira confirm dia ni telah tamat iddah. Dia pergi tahu ketua email kapo mana, dia ni sekian gini iddah tak habis lagi pula. Klik baik, kita kata awak bertanggungjawab lah depan Tuhan. Semalam bawa file mari tunjuk tarikh dia telah tamat iddah. Bila dia baik semula dengan suami dia, tak tamat pula iddah, boleh rujuk balik. Maknanya suami dia masih lagi boleh rujuk balik, tinggal 2 hari lagi, 3 hari lagi. Kita kata ini di antara perkara istafti nafsak, mu tanya hatimu. Orang lain tak boleh tahu sebab rahim ni dalam tuai dia ya tahunya. Mana siapa nak pergi selok kaya orang tengok ada hik ke ni pas. Dia saja amanah. Jadi hati-hati. Pasal itulah Allah Taala sebut di sini, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kalau mau beriman pada Allah dan akhirat, jangan sembunyikan rahsia apa yang ada. Nak kata apa? Kalau dah habis iddah,
Nikah lain lah, nak kata macam mana. Selagi tempoh perkahwinan itu masih ada, tempoh rujuk balik masih ada, baru-baru 2 kali bercerai contohnya. Ini tak ada nak sembunyi, supaya ataupun sembunyi juga haid sebab nak panjang lagi iddah, sebab nak rujuk balik, ataupun macam-macam lah. Yang pentingnya itu perbuatan orang yang tidak mantap keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, saya tak boleh panjang. Ini tafsir ni kita lalu yang nak supaya faham maksud ayat. Untuk nak detail tentang haid, tentang nifas, tentang iddah ni, kita kena balik kepada kitab kita, bab perkahwinan dalam jilid yang ke-5 ke-4 dalam kitab fiqh manhaji. Di sana panjang, detail saya dah huraikan. Alhamdulillah. Baik, kita pergi pada ayat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika mereka, yakni suami-suami, bertujuan hendak berdamai. Maknanya kalau suami dah nampak ada unsur-unsur perdamaian, dia pun dah bincang baik dengan cik adik dia, dek, kita dua ni kalau teruskan perceraian, iddah nak habis dah ni, tinggal seminggu je lagi, anak-anak kita terbiar, saya duduk rumah lain, awak rumah lain, kesian ke anak pula yoyah-yoyah lagi, kecil-kecil lagi. Nak duduk dengan mak tiri ke nak duduk dengan pak tiri, tak tahu apa akan jadi. Mari mak tiri hak jahat, anak kita kena seksa. Mari pak tiri hak ganas, anak kita kena sepak. Fikir hak tak tahan lagi nya. Waktu cinta-cinti dulu, pergi beli rumah, buat nama sekali, sudah. Kalau dah bercerai, rumah siapa ini? Wanita kata, potong gaji aku ni. Suami kata, tanah saya weh. Lagi susah. Berdamailah kalau boleh berdamai. Tak usahlah panjangkan perbalahan atas dunia ni. Kalau kita boleh berdamai, damailah. Kecuali salah satu daripadanya jahat sangat, selalu pukul je, tampar bini, terajang bini tu, jadi wrestling, bahan gusti dia, tak payahlah. Allah, tak apalah, duduk rumah sewa lah. Allah Ta'ala kata, yuhdisu ba'da zalika amra. Allah Ta'ala berilah ke jalan-jalan kelepasan kepada orang yang dizalimi. Tapi kalau isteri pula jahat, curang, duk main jantan lain, buat apa awak nak pegang dia, lepaskanlah. Masalah rumah, masalah apa, cari rumah lain lah. Nak kata apa, Allah, kita cari janda-janda lain ada rumah dah, nopai duduk atas rumah kawan tu. Yang betulnya benda ni sukar. Saya pun maaf lah, tak serius sangat bercakap ni, sebab memang payah lah nak selesai masalah orang yang sudah bercerai ni. Senang nak kahwin ke orang nak bercerai, payah, sebab dia ada sikap masing-masing. Baiklah, ayat seterusnya. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya, yang tidak dilarang oleh syarak. Tengok nota di bawah kata, yakni sebagaimana seorang isteri menanggung kewajipan terhadap suami yang wajib dilaksanakan dengan cara baik, maka suami juga menanggung kewajipan terhadap isterinya yang wajib dilaksanakan dengan cara baik. Jadi kalau nak suruh isteri taat pada kita, suami juga kena buat baik pada isteri. Itu dipanggil ma'ruf. Tapi jangan salah faham, persamaan dua ni tak sama. Allah Ta'ala sebut di sini, walirrijali alaihinna darajah. Dalam pada itu suami mempunyai satu darjat kelebihan, yakni orang laki-laki mempunyai lebih darjat daripada wanita, kerana mereka lah yang berkuasa mengawal dan memberi nafkah
sebagaimana diterangkan dalam ayat 134 surah An-Nisa. Jadi walau macam mana pun persamaan lah, tetapi laki-laki tetap mempunyai kuasa besar, sebab kuasa talak, kuasa rujuk di tangan dia. Kenapa kuasa rujuk di tangan suami? Wanita jangan berdeki, sebab dia yang minta awak. Lepas tu kahwin, dia yang bagi mah kahwin. Kamu yang lepas kahwin, dia yang bagi nafkah. Sehinggalah hari ni dia berbalah dengan awak. Siapa salah tak tahu. Boleh jadi isteri yang buat masalah. Maka Allah Ta'ala bagi kuasa kepada suami, tapi jangan salah guna kuasa. Kalau salah guna kuasa apa jadi? Tengok akhir ayat. Wallahu azizun hakim. Dan ingatlah Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Suami, walaupun kuasa cerai, kuasa rujuk di tanganmu, tapi jangan kau khianat wanita ini. Jangan kau zalim dia. Jangan kau hina dia. Jangan permain-mainkan bekas isterimu, kerana Allah maha gagah perkasa untuk ambil tindakan pada kamu. Allah Ta'ala hakim, bijaksana dalam mengaturkan kehidupan yang seterusnya. Sabar, nak cerai dengan baik. Kenapa berkelahi? Balah dah. Tak boleh duduk sekali, cerai dengan baik. Jangan gantung tak bertali. Ini masalah kalau gantung betul, gantung tengkok mati senang. Ni gantung tak bertali ni jadi masalah. Tak tahu nak kita tak mana. Ada suami, tak ada laki. Saya istilahkan gantung tak bertali ni, ada suami, tak ada laki. Iyalah, dalam status dia wanita berkahwin, tok laki tak balik 3 tahun dah, nafkah pun tak beri, nak berlaki lain tak boleh, nak makan minum pun kena cari sendiri. Kadang-kadang anak-anak dia campur ke isteri, suruh kawan tu pula cari. Allahu akbar, dia duduk bini lain, sengih sana sengih sini. Zalim. Orang zalim. Wallahu aziz, Allah gagah perkasa. Suami yang zalim, tunggu, Allah Ta'ala akan beri, timpakan apa-apa bencana ke atas dia, selama dia tidak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, mereka dah bercerai. Kita pergi pada undang-undang yang kedua. Berapa kali perceraian dibenarkan? Baca ayat dulu, 229. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Allahu Akbar. Tengok undang-undang dia, at-talaqu marratan. At-talaqu marratan, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Berapa kali apa? 2 kali. Dia bercerai kali yang pertama, rujuk. Cerai kali yang kedua, rujuk. Cerai kali yang ketiga, as-sinul a'ma. Apa dia sin? Cina buta. Habis lah. Kita kata kat Melayu, nyemarah dia apa? Kita kata as-sinul a'ma. Cina buta. Hai. Habis. Maksudnya cerai 2 kali boleh. Hikmat Allah Ta'ala nanti kita tengok tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usaha terjemahan tu, nama dia Keindahan Islam.
Allahu Akbar. Baca dalam tu hikmat kenapa Tuhan bagi perceraian. Kenapa? Inilah hikmat dia. Besar sekali hikmat. Siapa wanita yang dicerai oleh suami yang zalim, lepas pada bercerai itu sujud syukur dia. Buat kenduri. Suka sangat lepas daripada keseksaan. Orang Palestin duduk di Israel seksa dia. Sabarlah ni. Ni isteri duduk dalam rumah suami diseksa, azab. Kata bahasa Arab kata wa zulmu zawil qurba ashaddu ghadadatan min waq'il husamil muhannadi. Tulis wa zulmu zawil qurba, kezaliman yang dibuat oleh orang yang dekat dengan kita, ashaddu madaratan, lebih dahsyat daripada dipukul dengan pedang yang tajam. Sebab kalau orang lain buat zalim pada kita, kita kata menasabah orang lain zalim, ni orang yang kita sayang, dia juga sayang pada kita asalnya, tapi akhirnya dia buat zalim pada kita. Dahsyat. Aina dhamir, di mana hati, ainal qulub, di mana perasaan. Kenapa kamu hina makhluk Allah Ta'ala ini? Hina kucing masuk neraka ni, hina orang. Ya Rabb, hina pun lepas 5 orang anak dah boleh. Na'udzubillah. Maka di sini Allah Ta'ala bagi perintah munasabatul ayat. Allah Ta'ala bagi munasabah pada ayat ini, iaitulah dalam ayat lepas Tuhan sebut kuasa rujuk di tangan suami. Zakara ba'dahu ghayat at-talaq alladhi yamliku zawj. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di sini kuasa bercerai yang kamu milik tak lebih daripada 2 kali je. Jangan sombong. Zaman jahiliah dulu ratus kali dia cerai. Dia cerai hari ni, dia tanda. Seminggu lagi nak habis dah, dia mari pula. Ya, aku ceraimu sekali lagi. Sambung pula edah 3 bulan. Dia tanda lagi. Nak habis dah, dia mari pula. Bertahun-tahun duk main. Renew. Auto renew dia panggil. Masa dah. Bahasa jenis bahasa lah ni dah. Auto renew, auto debit. Akhir kali tak ada piti saya habuk kita. Sama juga. Mari Islam marratan, 2 kali ya. Al-talaqu marratan. Lebih daripada tu, yang ketiga Cina buta. Tak ada. Bukan senang nak cari sinul a'ma di mana. Maka Allah perintahkan sesudah itu boleh ia rujuk dan dipegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau dilepaskan, diceraikannya dengan cara yang baik. Sama ada melepaskan baik atau rujuk dengan cara baik. Ada lepas tak baik, ada. Rujuk tak baik, ada juga. Kerana itu Allah Ta'ala perintahkan di sini. Mana kalau nak pegang betul-betul, jangan mudaratkan dia, penuh kasih sayang. Tapi kalau rujuk kerana nak pada wanita ni supaya panjang iddah dia, itu zalim nama dia. Dan kau tak nak, biar dia kahwin dengan orang lain, apa susah awak? Perangai. Baiklah, Allah kata sama ada imsakum bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Rujuk balik dengan baik atau lepas dengan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa hududallah. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu daripada apa yang telah kamu berikan kepada mereka, isteri yang diceraikan itu, mah kahwin ke, hadiah ke. Kita ni banyak sangat hadiah. Hadiah banyak. Happy birthday. Happy birthday. Sayang ke bini, beli atas, gata tekak, belah kek, suap mulut, masuk Facebook. Masa baik tu. Beli kereta sebuah. Hari jadi beli kereta. Galak sangat. Tak ada tahu bala. Aku nak balik kereta aku. Rantai awak punya tekak hantar balik. Allah kata la ta'khuzu. Jangan, tidak halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, isteri yang diceraikan itu. Tak boleh ambil. Dah bagi.
Tadi beria-ria sangat, beli kereta lah, bila balas minta balik, no. Kecuali ada satu kes, ada kecuali. Islam tak akan tutup pintu sampai tak ada kunci. Ada pintu dibuka tapi dengan SOP. Apa dia pintu? Tengok ni. Wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna illa syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali jika keduanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan hukum Allah. Maknanya isteri kata saya tak boleh duduk dengan awak. Sebab apa? Tak boleh duduk. Suami ni dulu baik, lo ni jadi panah barang ke, baiking tak tahu kalu, naik minyak lebih pada gajah tua minyak ni. Asyik marah je, mulut laser, kata uduh korang. Ataupun ada perubahan fizikal yang tak boleh diterima oleh wanita ni. Contohnya dia kena penyakit busuk sangat. Na'udzubillah lah. Allahumma asturna ya Rabb. Busuk. Dia duduk kat dia macam duduk kat bangkai, contohnya busuk. Sama ada busuk body dia, busuk mulut dia. Yang pentingnya wanita ni tak boleh duduk lagi dengan suami ni. Jadi dia bimbang, takut. Oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua ataupun suami sendiri pun memang ada masalah lah, ya khafa alla yuqima hudud, tak boleh lagi nak laksanakan undang-undang Allah dalam keluarga. Oleh itu kalau kamu khawatir keduanya bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan hukum Allah, maka tidaklah berdosa mengenai bayaran. Dia panggil khulu'. Khulu' ni tebuh talak. Wanita ni kata, abang, saya tak boleh duduk lagi dengan awak. Kalau saya duduk lagi, saya jadi isteri yang derhaka, isteri yang tak boleh duduk sebab isu tadi, isu kesihatan ke isu apa saja. Ambil harta mah kahwin 10,000 saya hantar balik. Kereta awak bagi ambil balik, ni geran dia gitu kan nama semula, tapi ceraikan saya. Itu dia panggil khulu'. Khulu' ni mana tebuh talak. Boleh. Jadi maka Allah kata fala junah alima fi mabtadat bih, tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebuh talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran. Isteri kata, bang, saya tak duduk lagi dengan awak, minta maaf banyak-banyak, ceraikan saya, ambil balik harta awak. Tak kira lah, rumah dia ke, kereta dia ke, tanah dia beri, hantar balik. Suami pun tak berdosa ambil balik, walaupun isteri itu sudah digunakan bertahun-tahun, tidak berdosa. Tapi ingatlah, tilka hududullah, tilka hudud, tengok ayat seterusnya, tilka hududullah fala ta'taduha, itulah aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun, dan siapa yang melanggar aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nyata hudud dalam bab perkahwinan ni, iaitulah cerai boleh 2 kali. Kalaulah mereka berdua ni rasa tak boleh duduk lagi sekali, isteri pun sanggup korbankan hadiah yang diberi oleh suami, hantar balik, maka suami kena terima dengan baik, ceraikan isteri, ambil balik harta awak, pergi carilah bini lain yang boleh sesuai dengan awak, mudah-mudahan kamu selamat. Tengok dalam ayat ni, tanda letak garisan, tilka hududullah fala ta'taduha, demikianlah batasan Allah Ta'ala buat, jangan melampau. Sebab perceraian itu dibenarkan, khulu' dibenarkan, jangan melampau. Satu lagi ayat, tulis pelajar, ini ilmu tadabbur Quran. Satu lagi ayat dia kata tilka hududullah fala taqrabuha. Dia ada 2 beza, perbezaan di sini, la taqrabu wa la ta'tadu. Tilka hududullah fala taqrabuha. Apa beza dua ni? Biasanya kalau kata fala taqrabuha tu benda yang Tuhan larang asal.
Benda hak Tuhan lari asal, la taqrabu, mu jangan dekat, apa lagi nak buat. Kalau benda yang tidak dilarang dibenarkan, maka Tuhan kata la ta'taduha, mu jangan melampau. Setakat ni ya dibenarkan. Kalau melampau tu masuk dalam lorong yang silap. Tengok tuan-tuan dalam contohnya ayat 187 surah Al-Baqarah, kan, wala tubashiruna wa antum azul, mu jangan pergi balik duduk dengan isteri sedang kamu iktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu undang-undang Allah Taala, mu jangan pergi dekat, jangan rapat, jangan pergi dekat. Mana kalau lekat bermakna kamu kamu telah membuat satu larangan. Itu dia panggil hududullah. Cari dalam Quran hududullah, akan keluar banyak ayat. Fa in khiftum alla yuqima hududullah fala junah. Tilka hududullah fala taqrabu, la taqrabu benda haram. Tilka hududullah fala ta'tadu, benda yang harus jangan melampau. Alhamdulillah, ini ayat Quran. Baiklah para jemaah sekalian, saya nak break setakat itu dulu. Baik, kalau mereka bercerai juga kali yang ketiga, apa jadi? Kita akan sambung dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Sekarang kita break. Kita pergi cari 5 faedah dalam 2 ayat yang kita baca ini, biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang diceraikan kena sabar sehingga 3 kali suci. Tulis pelajar pelajar, ayat ini menceritakan kepada kita bahawa wanita yang ada haid, tempoh dia 3 kali suci. Wanita yang tak ada haid 3 bulan. Wanita yang hamil berapa? Sampai dia bersalin. Contohnya orang ni 9 bulan dah mengandung, tinggal seminggu lagi nak bersalin, maluh dengan tok laki pula dah, sebab-sebab tertentu. Suami dia cerai, dia ingat ke 3 bulan 10 hari dia ingat ke 3 bulan 3 kali suci. Suami bodoh tak mengaji tapi nak bini. Ada juga lagi tu, dia duk mikir 3 bulan kawan tu poh beranak kuah tu bik, habislah dia mari-mari sengih tu. Saya nak pergi awak hospital. No, awak bukan suami lagi, sudah cerai. Ingat molek, sudah habis iddah. Ingat molek. Maka wujubul iddah, tulis pelajar, hikmah kenapa Allah Ta'ala letak iddah ni ada beberapa sebab. Yang pertama, at-ta'aruf ala bara'atir rahim, nak bagi tahu bahawa isteri yang diceraikan ini confirm tak ada baby dalam perut. Confirm tak ada baby dalam perut. Jadi kalau nak nikah lain pun bebas. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la yasqi ma'ahu zar'a ghairihi, suami jangan bagi siram air dia tanaman orang lain. Apa dia maksud? Ada baby dalam perut tu, jangan bagi siram air itulah, biar dia sudah keluar dulu baby tu baru menikah. Yang kedua, tulis hikmah yang kedua, saunu sum'atil mar'ah, nak jaga kehormatan wanita. Sabar, tak kira cerai hari ni esok nikah lain, sabarlah dulu. Jangan apa tomok sangat nak belaki lain. Orang boleh tuduh macam-macam, oh pada cerai apa bahasa jenis kata nak belaki. Sabar dulu. Kata orang biar ilai dulu, kesal-kesal terus boleh 2 bulan setengah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, al-hifazu ala ni'mati zawjiyah, supaya kita merasai nikmat bersuami, nikmat beristeri. Mikir dalam masa 2 bulan setengah, mikir
Awaqibut talaq, kesan daripada tolak ni macam-macam. Anak terbiar, anak terpisah dengan mak, dengan ayah. Rumah beli sekali nama, tak tahu nama siapa lepas ni. Kereta beli sekali pula boleh siapa. Panjang pula turun naik mahkamah weh. Jadi hikmah Allah Ta'ala bagi memang besar lah tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah dalam buku Keindahan Islam yang saya terjemahkan, comel sangat-sangat. Kita tahu Islam tu indah, kenapa dibenarkan oleh syariat bercerai. Jadi dengan kita confirm tak ada baby, tak ada apa ni, tak ada hamil, maknanya kita sahkan dia ni kosong. Kalau mari suami lain, itu dia panggil cucuk tanam yang baru, ladang baru, tanah lah nak kata apa. Yang kedua, tulis minta maaf dah muslimat, wajib-wajib jangan marah hamba. Tuhan kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusin. Isteri-isteri yang diceraikan itu yatarabbasna, duk menunggu-nunggu nak habis iddah. Kata di para ulama tadabbur, quwwatud da'i fil mar'ati lizawaj. Kadang-kadang orang perempuan ni kuat sangat, semangat sangat nak berlaki. Tuhan kata sabarlah mek, tunggu dulu 2-3 kali suci. Jadi ay tarabbusi bi nafsik, sabar, jangan duk gaduh. Lepas 3 bulan ni suami tak jadi habis hendah kat, nikahlah lain. Jangan cerah hari ni esok pucuk tiung, keni lutut dah. Gimana bekas orang pak mak tu keni lutut dah hari ni. Bunyi kata ada orang mari dah hari ni, nampak tak puk sangat. Nah, suami duk lelah depan tangga. Kalau dia ada bedanya mari tembok, mari dah. Mari baru cerah. Hari ni min dah. Alah. Jadi dia bodoh. Bagi dia mikir tu, sabar. Jadi dalam ulama tadabbur kata quwwatud da'i, kuat wanita tu nak kahwin, bukan semualah, ada yang kahwin yang bercerai kerana berkelahi, kerana masalah, maka Allah SWT bagi tempoh yang jelas supaya wanita ni tidak salah, tidak nampak tomok sangat. Tu baru habis hendah kat mari. Nak kata apa? Kata orang biar nampak naik ruput depan tangga tu dak. Lepas tu mari pak cik baru pula tolong sapu. Okey juga sikit. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT bagi tahu kepada kita apa dia? Walahunna mislul ladzi alaih. Bagi wanita tu ada hak dia. Ada hak dia. Walaupun ada hak, Tuhan kata walirrijali alaihinna darajah. Ingat, hak tak sama. Hak sama hak, tapi wanita laki-laki lebih besar. Sebab kuasa akad nikah pun dia yang jawab, mah kahwin pun dia beri, belanja nafkah dia beri, kuasa cerai juga di tangan dia. Atau sedekilah wanita. Kecuali tengok, kita beri pada faedah yang ketiga, wala yahillu lahunna ay yaktumna. Tidak halal bagi wanita itu sembunyikan, rahsiakan apa dalam rahim dia. Dia panggil yang bagi tahzirul mu'taman. Wanita ni sebagai pemegang amanah dia, iaitu sama ada dia ada baby atau dia ada haid. Royak molek laporan penuh. Kalau ada baby cakap saya ada baby ni positif, telah disahkan oleh doktor, kawan ni sudah hamil. Awak ingat molek hamil ni 8 bulan ni. Bulan depan aku apa ni salin, awak habis dah. Anak baby siapa? Oh, bagi tahu. Ataupun dia bagi tahu dia keadaan haid. Ni haid dah ni. Suci dah ni. Satu habis. Yang pentingnya wanita itu pemegang amanah. Sebab tu Allah kata in kunna yu'minna billah. Kalau kamu betul-betul beriman pada Allah, jangan sembunyi apa ada dalam rahim. Yang keempat, wala yahilu lakum an ta'khuzu mimma ataitum. Tidak halal bagi suami ambil balik hadiah-hadiah, nafkah-nafkah yang dia beri kepada isteri dia, tak boleh ambil balik illa itu dia panggil
ada tu istisna. Dalam bahasa Arab kata istisna, ada kecuali, mana ada makhraj, ada ni exit, ada pintu keluar. Apabila kemlu tak boleh diselesaikan. Apa dia? Dua-dua ni telah mengakui kami tak boleh duduk sekali. Kalau duduk lagi pun suami tak akan baik dengan isteri. Isteri jadi isteri yang derhaka. Isteri derhaka pada suami, tidur malam dilaknat oleh malaikat. Kenapa aku nak laknat diri aku? Baik aku kita berpisah. Jadi isteri sanggup dia punya korbankan harta yang diberi oleh suami, nak lepaskan tengkok dia daripada ikatan suami isteri yang sudah tidak serasi. Lepaskan. Maka bila dia lepaskan, dia kena bayar balik, dipanggil khulu', tebuh talak. Suami pun halal bagi dia ambil balik. Tapi Tuhan kata apa? Fala ta'taduha, jangan melampau. Ana baca satu kes. Saya rasa cerita ni cerita betul, tapi melampau lah. Melampau. Bila isteri dia kata, aku nak bagi balik semua bagimu, suami pun setuju. Dia mari bawa lori tak depan tangga, nak semua angkat baik, semua bagi. Peti air ambil balik, tinggal tak ada tinggal. Dia pusing pergi kona balik pula. Dia kata dia nak semua bagi-bagi ada pada tubuh isteri tu, nak lagi. Tinggal hak tu tak aurat dia ya. Isteri kata ni gagal apa aku selani ya. Tak ada. Mun kata nak bagi semua, ambil bagi semua. Ini sebab tu Allah kata fala ta'taduha, jangan melampau. Berpada-pada lah ambil. Mun buat gapo bagi-bagi buruk tu. Peti air pun ambil, mesin basuh. Apa dia nak basuh baju anak apa? Ini bahasa jenis suami hak ni berat juga. Jenis boleh untuk lelaki gila lagi ni. Allahu akbar. Pasal itulah wanita waktu nak khulu' jangan celupar mulut. Tak apalah mu cerai aku akui semua bagimu. Apa anda? Nyekuti habis kita sekali dengan lori bagi. Sabar. Fikir-fikir sikit. Awak cerai saya bagi balik kereta awak. Only kereta awak. Okeylah. Rumah tak boleh. Bagi-bagi lain, bagi-bagi kemah ada tubuh kita jangan ada. Ni aku nak wis semua. Semua all mana habis. Dia kutip belakang dia wis. Suami ni pun ingat kepala dia. Wis gelai ingat, wis cici ingat, wis tu ingat, wis ni ingat. Cokoh tunggu tangga. Awak marilah kau. Dan nak sangat cerai. Awak mari. Yalah, dia pun gila juga masa tu suami pun. Main orang nak bercerai ni. Tak. Terlebih lagi isteri yang nak bercerai kerana gila laki lain. Kita kadang-kadang sok balik tu laki juga. Nah, kadang-kadang kena masuk alik suami, kadang-kadang kena masuk alik isteri. Yang pentingnya fala ta'taduha, jangan melampau. Halal tapi jangan melampau. Yang terakhir, yang kelima, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Allahu akbar. Tengok, Allah kata kalau kamu dah rasa tak boleh lagi nak laksanakan undang-undang Allah dalam berkeluarga, ketika itu barulah nak bagi tahu bahawa besarnya kedudukan nikah dalam Islam. Sepatutnya jawab, aku terima nikah. Takut timbul kontroversi, aku terimalah nikahnya. Dah. Kalau tidak aku terima saja ke, panah pula. Panah yang tak hujan-hujan. Baik. Lepas pada tu kuasa tu tinggi. Tapi ingat, besar mana kuasa muhir suami, kamu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan khianat kepada orang, jangan buat janji kepada orang, jangan zalim wanita-wanita, hamba-hamba perempuan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan bahawa Allah SWT jaga wanita Islam ni dengan penjagaan yang rapi. Kerana itulah kalau tak ada jalan lain nak bercerai dengan baik tak boleh, dibenarkan khulu'. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Tajuk dianya Cina buta, ayat 230 dan ayat 221, insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.